Lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua pendengar setia radio yang suka fahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu taala hari ini untuk kita bersama-sama untuk kita meneruskan pertemuan kita menerusi radio yang suka fahaman Islam Malaysia yang bersiaran selama 24 jam ini. Untuk waktu ini bersama saya Nur Haidi Paradi untuk program Destinasi. Dan tak ketinggalan juga saya ucapkan terima kasih kepada hajah kita yang baru saja selesai konti sebentar tadi, Hajah Nik Hasnah Ismail untuk Citra IKIM. Alhamdulillah diberi kekuatan juga untuk beliau meneruskan tugasan walaupun baru saja pulang ke tanah air daripada menunaikan haji baru-baru ini. Dan untuk anda waktu ini kita akan bersiaran untuk Destinasi Ummah untuk bicara muamalat edisi Rabu hari ini sudah pun 23 November 2011 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1432 Hijriah. Untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran tetamu yang tak asing lagi buat kita, iaitu yang bahagia Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bersama lagi. Dan hari ini kita nak berbincang dengan perkara yang sangat dekat dengan masyarakat kita waktu ini. Bersempena dengan cuti sekolah ni, rata-rata di mana-mana saja sibuk mengadakan majlis-majlis walimatul urus. Dan topik ini juga adalah sebahagian daripada proses tersebut, iaitu berkenaan dengan mas kahwin atau mahar antara syariah dan juga adat. Dan mungkin sebagai taran pendahuluan mukadimah daripada yang bahagia Doktor sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Terima kasih kepada Puan Haiti Paradi selaku pengemudi pada petang ini, dan juga kepada rakan-rakan saya, saudara Admi Zakri dan juga Encik Nik yang bersama-sama di dalam konti yang sejuk ini. Di sebelah Kuala Lumpur siaran sedang ada sedikit tergendala, jadi kita harapkan mereka tetap akan mendapat manfaat semasa pertengahan ataupun kalau tidak pun melalui website IKIM. Jadi sebagai pendahuluan kepada apa yang ingin kita bincangkan berkenaan dengan mas kahwin di antara syariat dan adat, kita pilih tajuk ini sebagaimana disebut tadi kerana kita sedang menerima banyak jemputan walimah. Jadi dan banyak juga jemputan yang saya terima melalui Facebook yang biasanya memang saya tak kenal dan tidak akan mampu untuk melayannya lah, ya. Tapi apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak faham pada hari ini, sebab hal ini walaupun dia berkait dengan menggunakan had, itulah hal nikah kahwin, tapi dia tetap juga melibatkan wang, ya. Jadi oleh kerana itu kita pilih tajuk ini kerana dia ada muamalat ijtimaiyah yang juga masuk dalam muamalat maliyah. Baik, jadi yang pertama sekali apa yang kita bincangkan tentang mas kahwin, ta'arif mas kahwin itu sendiri disebutkan dalam mazhab Syafi'i, ma wajaba bi nikah aw wad'in, itulah apa-apa bayaran yang diwajibkan dengan sebab nikah. Jadi itu dia sebagai ketika akad itu dibuat, ya. Kemudian disebut pula oleh mazhab Hanbali al-iwad al-musamma fi nikah, iaitulah bayaran yang dinamakan, yang disebutkan jumlahnya semasa akad nikah dijalankan. Baik, jadi ianya merupakan satu di antara rukun menurut beberapa mazhab. Manakala mazhab Syafi'i tidaklah menganggapnya rukun, tapi menganggapnya salah satu di antara kewajipan semasa dilaksanakan akad nikah, sama ada bayar secara tunai ataupun bayar secara hutang dan bertanggung. Baik, jadi dalil tentang keperluan ataupun wujudnya hal mas kahwin ini telah pun dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah SWT menyebut dalam suratul Nisa, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, iaitulah hendaklah kamu wahai lelaki memberikan kepada wanita-wanita dalam bentuk sadaqat, iaitulah dalam bentuk bayaran-bayaran, nihlah sebagai hadiah, al-atiyah iaitulah nihlah itu al-atiyah, iaitulah satu pemberian yang tidak ada mukabil dari sudut batu wang jugalah. Jadi kalau kita bayar kita dapat laptop, itu beli, itu bukan mas kahwin. Maksudnya kita beri kepada perempuan, habis begitu saja. Baik, jadi demikian juga ada dalam disebutkan dalam suratul Nisa ayat yang ke-24 juga menyebutkan tentang adanya bayaran yang dinamakan sebagai mas kahwin apabila wujudnya nikah. Kemudian daripada hadis Nabi sebagaimana disebutkan oleh Nabi kepada para sahabat, iltamis walau hatiman min hadid, iaitulah segeralah kamu mencari
sebagai mas kahwin walaupun ia adalah satu cincin daripada besi biasa sahaja. Ini bagi orang yang sebahagiannya besi biasa pun tak apa, tapi mesti ada sesuatu. Sebagaimana juga Nabi pernah dalam peristiwa Nabi nak menikahkan anaknya Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha dengan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tak ada apa-apa benda nak bagi. Lalu Rasulullah tanya, tak ada apa-apa benda ke? Tak ada. Maka Rasulullah pun tengok kat rumah Ali ni, itu baju besi tu, okey, boleh kan nak jadi mas kahwin? Maka Rasulullah pun kata, a'tiha syai'an, kamu kena beri dia sesuatu. Jadi itu adalah menunjukkan keperluan, wujudnya keperluan adanya mas kahwin. Baik, jadi kemudian mas kahwin ini pula ada perbincangan tentang perlu berapakah jumlah tertingginya dan berapakah jumlah terendahnya. Jadi bagaimanapun para ulama telah pun bersepakat tidak ada jumlah yang tertinggi, semuanya mengikut adat dan uruf. Itu maksud adat. So ada wujudnya adat. Adat punya peranan di situ adalah menentukan berapakah jumlah mas kahwin yang layak bagi sesebuah negara. Jadi adat di sini diambil sebagai benchmark kerana telah pun dia ada peruntukan dalam Islam yang menyebut al-adatu muhakkamah, iaitulah adat boleh menjadi benchmark kepada beberapa perkara yang neutral seumpama ini. Jadi adatlah yang menentukan. Jadi kalau di Malaysia ni, di Selangor mereka letak RM80 RM80 tak salah saya lebih kurang lah beberapa puluh ringgit sahaja. Jadi itu mungkin berdasarkan kepada pertimbangan majlis fatwa negeri masing-masing, kerana sebagaimana mereka mengira zakat fitrah. Zakat fitrah pun berbeza ikut negeri juga. Sebab ada negeri yang kaya sikit, zakat fitrah dia tinggi sikit. Ketika mana saya berada di United Kingdom dulu, zakat fitrah kami tinggi sikit. Seorang tu dalam 3 dinar juga. 3 pound. 3 pound bersamaan dengan 15 riyal. 15 ringgit. 15 ringgit. Dekat sini berapa ringgit je? Zakat fitrah murah dalam 4 ringgit, 2 ringgit ke jadi dekat sana RM15. Sebab apa? Sebab kami sana kami makan beras basmati kebanyakannya. Jadi oleh kerana itu bayar zakat fitrah pun mengikut keadaan di sana. Jadi demikian juga mas kahwin, penentuan dia mengikut masyarakat. Jadi Jabatan Kuasa Jawatan-Kuasa Fatwa Negeri lah yang akan melihat berapa yang sewajarnya ditetapkan. Baik, jadi itu adalah mas kahwin. Dan yang tertinggi tak ada, dan ini telah pun dibuktikan daripada ayat Quran, tak ada tertinggi, maknanya terpulang. Sebagaimana datang dalam surah An-Nisa ayat ke-20, yang mana Allah SWT kata, wa ataitum ihdahunna qintara, dan berikan kepada mereka salah seorang di antara mereka, iaitu wanita-wanita itu yang kamu kahwini, qintara, melimpah ruah harta. Harta tu apa itu? Itu merujuk, kata para ulama tafsir, merujuk kepada mas kahwin. Dan menggunakan ayat inilah berlakunya kisah seorang wanita yang membantah apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Kerana Khalifah Umar Al-Khattab satu hari beliau naik ke atas mimbar memberikan nasihat kepada para lelaki dan para wanita yang ada mendengar, la taghlu fi muhurikum, jangan kamu meninggi-ninggikan sangat mas kahwin kamu. Kemudian Umar Al-Khattab pun ceritakan, wa qad kana Rasulullah wa ashabu inna masaruqat fi ma bainahum 400 dirham fama duna dhalik. Dia kata bahawa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya semua kahwin pun apa nama tu 400 dirham paling tinggi, yang paling tinggi 400 dirham dan ke bawah, tak lebih daripada tu. Kemudian apabila berkata begitu, dia turun dari mimbar, datang seorang perempuan ni pun membantah dengan membaca ayat ini. Dia kata, adakah kamu nak mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kami? Lalu Umar pun naik balik ke atas mimbar, lalu berkata, faman tabat nafsuhu falyaf'al. Dia ada banyak riwayat. Yang pertama ada kata, Umar kata, siapa yang rasa boleh bersetuju dengan harga yang mahal, maka buatlah. Kemudian ada pula riwayat yang kata bahawa Umar berkata, imra'atun asabat wa rajulun akhta, iaitulah wanita tu cakap betul dan yang lelaki iaitu aku salah. Walau bagaimanapun semua hadis-hadis yang menceritakan hujung ini tentang kesalahan ataupun Umar melakukan kesalahan ini, daripada Musannaf Abdul Razak, Zubair, Abu Ya'la, Ibn Kathir, semuanya dikatakan hadis hujung itu adalah ada sedikit ketaifan dan kelemahannya. Walau bagaimanapun jelas bahawa 400 dirham adalah yang paling tinggi. 400 dirham sama dengan hari ini punya kiraan RM8,800. RM8,800. Maka jangan lebih daripada tu lah, sampai 2 juta ke apa sebagainya Baik, jadi itu mas kahwin. Kemudian yang terendah pula berapa? Yang terendah ni pula telah pun dibincangkan oleh para ulama. Melihat kepada tadi, walaupun satu cincin daripada besi biasa pun cukup dah. Maka ada sebahagiannya pula ada bacaan Al-Quran saja pun cukup dah.
Jadi ketika itu pun tidak ada had tertentu, ikutlah suasana keadaan semasa. Walau bagaimanapun, manakah lebih baik, tinggi ke murah? Lebih mahal ke lebih murah? Jadi ini telah pun dibincangkan panjang lebar oleh para ulama. Maka kesimpulannya disebutkan bahawa inna a'zaman nisa'i barakah asbahunna wujuhan wa aqallahunna mahran. Sebaik-baik wanita adalah yang wajahnya maknanya ceria kita memandang, ya. Dan bila dah ceria mandang tu pula, dia punya mas kahwin pula murah. Paling sikit. Biasanya kalau ada orang ada rupa ni, mas kahwin ni melambung-melambung lah, itulah maksudnya. Maka ada orang ni dia tak kisah walaupun fizikalnya begitu hebat, ya, dari sudut pandangan mata manusia, pada pandangan Allah tengok hati dia, tengok rupa, ya, tetapi dia tetap mengenakan mas kahwin yang murah, kerana dia nak memberitahu sebagai satu iklan, kata para ulama, bahawa dia bukanlah seorang yang materialistik. Maka inilah dia wanita yang berkat dan perkahwinan yang berkat. Jadi bukanlah makna tak boleh nak mahal, boleh, tak ada masalah. Tapi mana yang terlebih baik adalah yang lebih tidak menyusahkan diri wanita itu sendiri untuk mencari pasangan, nanti jadi anda tu pula risau. Dan juga tidak menyusahkan lelaki yang untuk berkahwin, nanti jadi apa, bujang terlajak pula, jadi itu dia. Walaupun hadis ni riwayat Ibnu Hibban, tapi ada juga hadis-hadis yang lain yang juga menyokong a'zamun nisa'i barakah aisarhunna mu'nah, iaitu inilah hadis yang menyokong kenapa mahar murah itu, apa hikmah dia. Kerana Nabi kata sehebat-hebat wanita akan mendapat keberkatan adalah yang paling murah, yang paling mudah untuk disediakan belanja bagi dia. Jadi kalau ada isteri-isteri selepas ni yang minta itu, minta ini, abang nak kereta wajah pula, ada wajah nak tukar pula sangat baru, lepas tukar pula Honda, betul Toyota. Ini susah lah untuk di manage, tapi macam mana nak tahu dia punya simbol, tips dia, wanita ini akan susah dilayan kerana dia nak macam-macam. Tengok mas kahwin ni berapa dia minta. Okey, jadi itu adalah clue yang diajar pada zaman Nabi SAW. Tapi tidak menafikan bahawa itu mungkin boleh berubah sedikit demi sedikit mengikut keadaan dan setempat. Jadi itulah saya kira serba ringkas tentang mas kahwin. Tapi hantaran something else, Sesuatu yang berbeza. Sesuatu yang berbeza. Kerana hantaran ini adat, kebanyakannya based on adat. Kerana Nabi SAW hanya berkata aulim walau bisyad, iaitulah buatlah walimah kenduri walaupun dengan hanya seekor kiwash, seekor kambing. Lalu seekor kambing itu memerlukan belanja sampingan yang lain. Mas kahwin satu, belanja untuk ke walimah benda lain. Jadi orang kita hari ni walimah punya belanja makan kemah semua sekali, nasi apa nama biryani dengan kambing semua sekali ini, semua campur dengan hantaran. Jadi hantaran ni kita dah buat satu benda yang baru. Ni hantaran ni tak ada zaman-zaman Nabi dulu. Tapi hantaran-hantaran ni wujud ikut adat. Dia boleh kita kata harus, tetapi bila dia jadi terlampau mahal, dia dah ketika itulah adat ini boleh mencarikan, boleh menyebabkan masalah dalam perkahwinan. Begitulah seberingkas. Sebagai mukadimah, mungkin kalau ada soalan daripada pendengar boleh kita bincangkan. InsyaAllah. Terima kasih kepada Yang Mahir Doktor waktu ini yang telah sama-sama memberi mukadimah berkenaan dengan tajuk kita, mas kahwin atau mahar antara syariat dan juga adat. Dan waktu ini kita buka talian di 0362051500. Juga bagi anda yang ingin sama-sama kongsikan melalui SMS, juga boleh hantarkan pesan ringkas anda dengan menghantarkan menaikkan IKIM, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Juga boleh saja letakkan komentar anda menerusi Facebook IKIM FM. Dan sebelum kita ke pemanggil, juga nak tahu ya Doktor, ya sebenarnya nak tahu juga, kadang-kadang di setengah kawasan ni mas kahwin tersebut, wang hantaran belanja tu dijadikan mas kahwin. Bagaimana pendapat doktor sendiri sebenarnya? Baik, jadi pada pandangan saya tidak ada masalah untuk dijadikan hantaran itu sebagai mas kahwin, tetapi dia ada kesan dia. Bila dijadikan mas kahwin, dia milik wanita. Kalau hantaran, menurut adatnya dia milik keluarga wanita. Tapi kalau yang sebaiknya dia jadi milik wanita, bukan jadi milik keluarga wanita. Tapi hari ini sudah menjadi adat, tak tahulah mak ayah hari ini mungkin agak terpengaruh dengan sedikit materialistik, lalu mereka merasakan mereka patut dapat sesuatu out of anak dia berkahwin. Jadi ini sepatutnya perkara yang perlu kita fikir-fikirkan, ya. Mak ayah kalau dia keluar, patutnya mak ayah pun tak patut keluar duit dia untuk buat jamuan. Anaklah yang keluar duit sendiri, ya. Tapi hari ini mungkin agaknya kerana mak ayah lah yang mengeluarkan bajet,
Lalu mak ayah kata kini nak pulang balik melalui hantaran ataupun melalui salam berisi. Kalau salam tak berisi, masa mesti bayar kan. Kesian kita tengok. Jadi kita pun makan kat kedai RM5, makan salam, makan kat kedua kena RM50. Mahal betul. Tapi itulah masalah dia. Tapi itu kesan dia, wallahualam. Itu dia. Dan waktu ini kita sama-sama kongsikan dengan pendengar-pendengar kita yang telah pun menunggu di talian. Di waktu ini di 0362051500 kita ambil pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Hello. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Nama saya Wati, saya daripada Kelang. Ya, Puan Wati, silakan. Saya nak tanya, bukan ke salah satu dari bapa ialah mengawinkan anak. Jadi saya tak berapa nak faham kenapa pihak lelaki yang perlu menghantar belanja untuk perkahwinan Islam pihak perempuan. Itu saja. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Okey, salam. Dan kita ambil pemanggil seterusnya untuk sama-sama kita kongsikan soalan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Puan Indun dari Seremban. Ya, Puan Indon, silakan. Saya pun agak risau jugalah ni tentang perkahwinan ni kan. Sebab apa, saya pun seorang ibu punya anak 4 orang lelaki. Jadi macam seolah-olah sekarang ni macam trend lah hantaran kang wanitanya berapa. Apa pandangan doktor? InsyaAllah akan dijawab oleh doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu ini kita ambil satu lagi memanggil doktor ya. Kita kumpulkan soalan daripada pendengar kita. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Encik Syarif. Ya, Cik Syaril. Padamkan dulu Cik Syaril. Ya, saya nak tanya sikit pada Ustaz lah. Mengenai sistem pinjaman ni lah, perbankan Islam ni. Jadi contohnya macam kita kedengan kerajaan ada buat pinjaman perumahan, berkonsepkan Islam lah, seperti mana disyorkan oleh pihak kerajaan. Jadi soalan saya, adakah pinjaman kerajaan gunakan Islam atau pinjaman apa-apa sajalah, kenderaan ke, asalkan perbankan Islam, adakah itu dibenarkan mengikut hukum syariat? Saya nak tanya pada Ustaz lah. Terima kasih atas soalan. Assalamualaikum. Salam. Mungkin doktor boleh kita bantu rakan-rakan kita. Baik, yang pertama sekali daripada Wan Wati, iaitulah bapa kahwinkan anak. Bapa sepatutnya kahwinkan anak, maka kenapa pula saya sebutkan tadi patutnya suami ataupun bakal suami yang mengeluarkan belanja ya. Jadi dalam bab ini saya kira bapa memang kena kahwinkan anak, tapi bapa kena kahwinkan anak adalah dengan menjadi wali dan mencarikan pasangan untuk anak. Adapun belanja untuk berkahwin itu, yang saya kira yang sepaling tepatnya ditujukan kepada pasangan. Sebab itulah Nabi katakan kepada Abdurrahman bin Auf, di mana Abdurrahman bin Auf, kisahnya Abdurrahman bin Auf berhijrah, maka tak ada isteri. Maka bila sampai ke Madinah, di-offer oleh kaum Ansar untuk pilih mana-mana isteri mereka. Mereka akan ceraikan untuk bagi Abdurrahman bin Auf, dan ataupun ambillah sebahagian harta dia. Abdurrahman bin Auf tolak kedua-dua offer ini. Tak ambil isteri orang, tak ambil harta yang orang tawarkan. Lalu apa yang diminta? Tunjukkan dulluni ala suq, dia kata. Tunjukkan aku pasar. Dia pun ditunjukkan pasar, rupanya dia ada buat modal sikit daripada Mekah. Lalu dia pun berniaga. Tiba-tiba beberapa lama jumpa Nabi. Dia bila jumpa Nabi telah berubah. Macam orang belum kahwin lah, kalau datang tu baju tak gosok, stokin bau busuk kan, kopiah pun ada kuning-kuning. Tapi dia dah kahwin tu, kopiah pun comel, muka berseri, baju bergosok, seluar bergosok, pakai stokin dan seumpamanya stokin pun wangi Jadi bila nampak ada perubahan tu, Nabi tanya, apa jadi pada kamu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf pun beritahulah dia baru lepas berkahwin. Maka Nabi pun surprise. Nabi pun berkata, ini hadis aulim walau bisyar. Buatlah walimah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Jadi Nabi sebut pada pengantin kepada bapa wanita? Tak, Nabi sebut kepada pengantin. Jadi oleh kerana itu saya faham daripada hadis ini bahawa pengantinlah yang perlu menyiapkan belanja untuk dia berkahwin, dan bukan lagi tanggungjawab si bapa wanita ataupun bapa lelaki untuk menyediakan, kecualilah mereka nak menyumbangkan secara sukarela atas rasa tanggungjawab, mungkin nak membantu melihat anak mereka yang mungkin baru bekerja. Itulah cerita. Tapi anak itu sendiri, sebab itulah tidak mahu diberatkan kedua itu hebat-hebat.
walaupun cukup sekadar aulim wala bisyad. Dan sebab itulah juga kita ada dalam konteks Malaysia, kita ada nikah gantung. Jadi student-student yang berlepas grad tu, belum ada kerja yang bagus, bawa part time sana, part time sini, bolehlah buat nikah gantung. Nikah gantung ni maksud apa? Dia dah bernikah yang sah, cuma walimah yang besar-besar, yang besar sikit belum buat. Tapi walimah setakat kenduri-kenduri, macam kenduri-kenduri saudara terdekat tu adalah. Tapi dan juga dipanggil jiran-jiran supaya nanti bawa wanita dalam rumah, tak adalah orang angkat kening, bahal kan. Jadi orang tahu itu isteri kamu. Jadi yang jauh-jauh sikit tu tidak dijemput lagi. Maka begitulah bagi saya. Memang bapa kahwinkan anak dengan cara bapa menjadi wali. Yang kena belanja adalah anak itu sepatutnya yang terbaik dan tidak menyusahkan ibu bapanya lagi, kerana mereka sepatutnya sudah bekerja dan sudah baligh dan sudah mampu untuk mencari wang sendiri. Kemudian soalan yang kedua daripada Puan Hindun daripada Seremban, trend hantaran ni ada 4 orang anak lelaki, insya-Allah. Anak lelaki pun benar, anak perempuan pun benar kan. Baik, tak apa. Jadi apa yang kita nak sebutkan hantaran hari ini, kan itulah kita nak nyatakan pada kita punya sesi hari ini bagi ibu-ibu dan bapa-bapa yang mendengar. Cubalah ambil perhatian kepada hadis yang saya bacakan tadi tentang murahnya belanja sebenarnya, bukan mas kahwin saja. Walaupun hadis tu sebut kepada mas kahwin, tapi dia juga merangkumi sebenarnya belanja-belanja yang lain. Jadi kita boleh lihat bagaimana, kalau lihat dalam dalam sirah Nabi, bagaimana Aisyah berkahwin dengan Rasulullah. Cukup mudah. Dia ada buzafaf, iaitulah majlis perkahwinan, dipakaikan dengan pakaian yang elok, kemudian dibawa oleh wanita-wanita pergi ke rumah Rasulullah SAW, kemudian minum-minum sikit, habis tinggalkan Aisyah, mereka balik, selesai. Selesai. Jadi inilah dia yang akan mengajar kita dalam perkahwinan itu tidak ada ta'alluq, iaitulah keterikatan hati keluarga tersebut dengan harta. Jadi inilah yang kita harapkan, bolehlah anak-anak Puan Hindun ni dengan segera mendapat jodoh mereka dan tidak dibebankan dengan harga yang begitu mahal. Sebab kita sangat bimbang bila harga ini mahal, lelaki ini akan terpaksa meminjam, sama ada minjam daripada saudara mara terdekat atau minjam daripada institusi kewangan. Ini lagi bahaya. Kalau yang perbankan konvensional habis riba terus. Kalau perbankan Islam pun masih kita nak kata rugilah, sebab dia akan kena juga bayar satu ketika nanti, dia bayar yang harga yang mahal ya. Kemudian soalan ketiga, Encik Sharif, sistem perbankan Islam yang mana kalau ada pekerja-pekerja kerajaan nak beli rumah, beli kereta, ada satu yang dinamakan skim Islam patuh syariah, maka halal ke? Jadi saya bukan orang yang bertanggungjawab untuk menyediakan produk tersebut, maka saya tidak ada kelayakan untuk memberitahu betul-betul saya dah pasti memang patuh syariah. Tapi saya pasti bahawa pihak bertanggungjawab telah pun memanggil dan memanggil konsultan syariah yang berkelayakan untuk menyemak dan memperkenalkan. Maka produk yang ada dalam disediakan oleh kaki tangan untuk kaki tangan kerajaan ini, bila dinamakan perbankan Islam atau bukan perbankan Islam, dinamakan patuh syariah, maka ia boleh diyakini dan boleh dipakai oleh umat Islam di Malaysia. Allah, dan kaki tangan kerajaan. Allah. Itu dia. Dan waktu ni kita nak raikan juga persoalan daripada rakan kita di SMS waktu ni, daripada Cik Muhammad Hafizi yang bertanyakan tentang bolehkah seseorang itu berhutang untuk bayar mas kahwin atau hantaran jika mampu bayar bulanan. Itu satu soalan lah daripada Encik Hafizi. Tapi soalan saya juga lah kan, bagaimana, mungkin ada lanjutan daripada soalan ini, bagaimana keadaannya bila pasangan tersebut, macam suami dan isteri, ketika nak menyediakan duit mas kahwin tersebut, berkongsi duit, bagaimana kaedah itu? Baik, yang pertama sekali soalan Cik Hafizi tadi ni, nak bayar hutang, memang boleh. Sebab tu ada RM80 tunai, maknanya ada hutang lah, sebab ni tunai. Okay? Sedang tunai tu memang ada dibincangkan oleh para ulama fiqh. Maka kalau hutang, maka kalau katalah mahal, dia digabungkan mas kahwin dengan ni, kalau mahal lah jadi RM4,000 ke RM8,000 kan, maka dia boleh bayar bertangguh kepada si isteri. Tapi kalau ada apa-apa kematian dalam tempoh tu, itu hutang yang perlu diselesaikan. Hutang yang perlu diselesaikan oleh si lelaki tadi ni kepada isterinya. Maka kalau ada pusaka nanti, ini hutangnya sebelum pusaka dibagikan, dia ambil hutang dulu, bagi pada isteri dulu, bagi pada balu ni dulu, ya. Begitu. Jadi memang boleh, tak ada masalah di situ. Cuma kita tak berapa galakkan dari sudut Islam, kerana dia akan create banyak masalah lah ya. Jadi soalan tadi adalah mas kahwin yang digabungkan. Biasanya bukan mas kahwin lah, ni kalau hantaran lah kalau hantaran digabungkan, sebab hantaran tadi ni kita dah katakan ia mengikut adat Melayu kita, adat Muslim kita di Malaysia, kita bagi pada ayah si wanita.
maka hukumnya harus bagi wanita tersebut untuk membantu, sebab dia pun kaya kerja juga, dia pun kaya juga, dia pun grade 48 juga, dia pun grade 52 juga. Maka yang lelaki tu baru 41 kan. Jadi dia nak membantulah ya, sebab dia banyak duit. Zaman sekarang ni kan wanita banyak yang berjaya, CEO. Jadi orang lelaki pun takut nak minang kan. Jadi kata jangan takut minang saya akan sponsor. Bagus tu ya. Ini yang dinamakan, dibincang oleh para ulama antarabangsa, namanya zawaj al-misyar atau nikah al-misyar. Iaitulah si suami isteri, si perempuan dicakap dengan lelaki, kau kahwin dengan aku pun nak kahwin dengan kau. Tapi kau tak payah susah-susah belanja ni, tak payah. Aku waive aku punya rights. Dia waive dia punya right. Ini berlaku dekat negara Arab banyak ni. Sebab Arab ni kaya-kaya lah berlaku. Kalau nak 1 juta boleh dapat. Maka dia kata tak payah susah, kau bagi nafkah batin saja, datang kita duduk satu rumah sebagainya, tapi belanja tak apa, aku settlekan. Ini yang kata tuan lelaki ni kan, cuci kaki. Tapi harus, sebab dia waive dia punya right. Itu hak dia. Dia patut dapat mas kahwin. Maka dia kata tak apa, tak dapat pun tak apa. Saya bagi free, saya bagi duit saya, maka hukum dia harus ada masalah. Itu jawapan daripada doktor. Dan waktu ni kita nak ambil lagi pemanggil kita di talian. Untuk sama-sama kita raikan waktu ini di 0362051500. Lama menunggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Puan Hawa daripada Kuala Batas. Ya, Puan Hawa, silakan. Saya betul lah saya cakap macam Johor. Orang Johor kalau kahwin ni hantaran dia pun tak banyak. Mas kahwin sampai sekarang RM20.5. RM20.5 mas kahwin dia. Tapi belah-belah utara ni mas murah. Belah utara ni mas kahwin dia dengan hantaran dia mahal. Johor hantaran dia pun tak mahal. Mas kahwin RM22.5. Itu je yang beritahu lah. Johor baru lah sampai sekarang. Okey, terima kasih atas pandangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita kongsikan lagi soalan daripada pendengar yang lain. Assalamualaikum. Tak bersedia ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Nama saya Rafi. Ya, Encik Rafi, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada 2 soalan. Pasal gold investment, guna kredit card, lepas tu beli emas, lepas tu pajak di Rahno. So soalan saya, macam mana hukum investment macam tu? Itu soalan satu. Soalan nombor 2, Ustaz punya muamalah ni Ustaz tak semua orang tahu kan. Saya pun pergi dekat masjid-masjid atau surau-surau dengan kuliah, tak ada kuliah yang macam muamalah macam ni lah. So rasa macam nak kena masuk universiti dulu nak belajar, ataupun dengar dekat IKIM ni barulah dapat info semua ni. Ustaz tak ada buka kelas ke apa untuk semua ni? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan dijawab oleh doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita ambil satu lagi mungkin memanggil waktu ini untuk sama-sama kita kongsikan persoalan mereka. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Saya Sarina daripada Kelang. Puan Sarina, silakan. Okay, saya nak bertanya, apa hukumnya bila seseorang yang mendirikan rumah tangga itu mengikut konsep-konsep yang dianjurkan oleh Barat, menikah seperti biasa, akad, tapi majlis diraikan dalam konsep Barat. Sebab sekarang ni kita lihat macam artis-artis kebanyakannya lebih menyanjung tinggi konsep itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin doktor boleh jawabkan. Baik, yang pertama daripada Puan Hawa daripada Kuala Batas menyebutkan kehebatan di negeri Johor yang letakkan mas kahwin RM22.50 yang murah. Hantaran dia apa kata dia semua? Hantaran saya tak pasti. Dia tak pasti, katanya rendah lah dia kata. Rendah dan utara, maka dia ikut degree. Degree lain, masters lain, PhD lain, SPM lain, kerjanya pun lain. Okay? Jadi adakah itu sebenarnya salah atau betul? Jadi kita nak katakan bahawa itulah yang kita namakan adat. Adat ni ada 2 jenis dalam Islam. Adat ni benda yang dibuat oleh sesuatu kumpulan komuniti masyarakat berterusan. Iaitulah disebut dalam kaedah fiqh, innama tu'tabarul adatu idza taradat. Iaitulah digelar sebagai adat bila mana diamalkan berterusan oleh satu kumpulan ya. Di mana adat ni dia ada adat fasidah dengan adat sahihah. Iaitu adat yang betul, adat yang salah. Adat yang salah
Bagi contoh, benda tu berulang banyak kali, tapi dia bertemu dengan hukum Islam. Bagi contohnya, kalau kita pergi kerja, contohnya naik bas mini, itu adatnya lah naik bas mini, tapi kerja kita tu sentiasalah bersanding dengan lelaki perempuan sambil bersentuh, sambil itu adat lah tu. Itu adat yang fasid lah, adat yang rosak, yang boleh membawa dosa. Adapun adat yang sahih, iaitulah kita pergi kerja pukul 9, balik pukul 5. Itu dah menjadi adat di Malaysia. Kalau di negara Arab, mereka pergi pukul 7, mereka balik pukul 3.30, ya. Jadi itu adat mereka. So jadi itu adat yang sahihah, tak ada masalah. Jadi kalaulah kita kata tadi adat tadi degree-nya makin naik, adakah ia adat yang fasik, rosak, atau adat yang betul? Bagi saya, dia masih lagi neutral. Selagi mana sebab dia masih lagi dalam ruang lingkup yang diharuskan, selagi mana dia tidak begitu menyusahkan. Kerana sebab itulah di dalam Islam kita ada dinamakan al-mahrul mithil, iaitulah mahar mithil. Mahar mithil ni, katalah seorang perempuan dikahwin dengan seorang lelaki, dalam akad dia, aku nikahkan si Pulana binti si Pulana dengan kau, sah. Mas kahwin tak sebut. Mas kahwin tak sebut. Sah tak? Sah. Ya. Jadi tapi bila tak sebut, jadi berapa mas kahwin? Maka para ulama kata mas kahwin dia dinamakan mahrul mithil. Mahar mithil ni diikut dia punya standard. Standard dia apa? Mahar mithil ni standard dia kena lihat kepada adik-beradik dia. So adik-beradik dia yang kahwin tu berapa? Jadi itulah mahar mithil dia. Kemudian kalau adik-beradik dia semua belum kahwin, diikut kepada kaum kerabat dia yang terdekat. Kalau tak ada juga, orang di kampung dia. Jadi itu mahar mithil. Jadi mahar mithil ni satu konsep dalam fiqh Islam yang mengatakan bahawa wanita punya mas kahwin ni boleh ada kalanya meningkat kerana status dia. Jadi dalam Islam dia diterima, tapi terpulang kepada kita nak ambil yang terbaik tadi, yang paling yang rendah, bukanlah murah sangat, tapi maknanya yang rendah tidak menyusahkan, ataupun nak terus dengan keadaan meletakkan harga kepada standard-standard dunia ni. Jadi begitu. Dan Doktor, majelah sikit. Itu tadi berkenaan dengan mas kahwin mengikut negeri. Dan saya juga ada di setengah negeri macam Johor, Selangor, ditetapkan oleh kerajaan, ya. Berapa mas kahwinnya, boleh tahu mas kahwin tersebut diubah-ubah. Jadi saya nak beritahu bahawa ditetapkan tadi itu adalah macam zakat juga lah. Kan zakat ditetapkan oleh kerajaan, maknanya berapa ringgit untuk berzakat fitrah sebagai contoh, kan. Jadi adakah boleh diubah? Kita boleh ubah kerana buat zakat adalah kita dengan Allah. So kalau kita nak bayar zakat, kerajaan letak RM4.50, aku rasa murah sangat lah. Sebab aku makan beras basmati, aku makan ikan-ikan pari je, tak makan ikan-ikan biasa ni. So jadi zakat fitrah ni biasa apa yang kita selalu makan ni. Jadi aku nak bagi RM10 seorang, boleh jadi zakat. Malah Allah yang tahu dia zakat, ataupun kalau lah Allah tak terima dia sebagai zakat RM10, sebab kerajaan kata RM4, makin RM6 tu jadi sedekah. Okey. Jadi sekarang ni kalau lah mas kahwin ni adalah hak lelaki dengan perempuan untuk menentukan berapa. Kerajaan boleh masuk campur tak? Boleh, kerana kerajaan memang ada hak untuk interfere, taqyid al-mubah, meletakkan sesuatu benchmark kepada sesuatu perkara yang diharuskan. Maka dia boleh letak. Tapi kalau tiba-tiba lelaki dengan perempuan kata, okay, kita tak nak RM20 tak mau RM20, kita tak 2 juta. Setuju? Kalau setuju, maka dia jadi mas kahwin. Tetap dari sudut hukum dia jadi mas kahwin, walaupun kerajaan tahu ke tak tahu. Tapi dalam borang tetaplah maknanya dia boleh letak RM25. Tapi sebenarnya dari sudut kewajipan kedua-duanya, si lelaki mesti bayar 2 juta, perempuan itu hak dia dapat 2 juta. Itulah mas kahwinnya, tapi tak digalakkan sama sekali lah. Jadi itu jawapan dia, wallahualam. Dan seterusnya pada Cik Rafi, gold investment, beli gold itu menggunakan kad kredit. Kalau kad kredit konvensional, habis, dia jadi haram belaka. Kalau nak guna kad kredit Islam ataupun debit card Islam, charge card Islam, maka selamat di situ, kerana pembelian menggunakan kad masih lagi dianggap terah terimanya taqabud fil hal. Ini telah pun dikeluarkan guideline oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, yang mana mereka dah keluarkan guideline pelaburan emas. Maka pelaburan emas ni bukan jewelries, bukan perhiasan, maka mestilah dibayar on the spot. Maka bagaimana bayar on the spot menggunakan kad? Maknanya kita slidekan kad itu ataupun enter key dia, terus dikira telah pun bayar selesai on the spot. Itu selesai. Katalah halal punya kad, okey, halal. Kemudian dia kata dipajak di Ar-Rahnu. Dipajakkan di Ar-Rahnu juga telah pun disahkan patuh syariah oleh Majlis Fatwa, Majlis Penasihat Syariah, Bank Rakyatnya ada buat, Yapimnya ada buat, ya. Walaupun Ar-Rahnu style Malaysia ni, kalau dari sudut lihat dari sudut akademik yang mendalam, masih debatable, masih boleh didebatkan halal haramnya. Tetapi
kita nak beritahu orang awam, tak perlulah bincang teknikal tu sangat, yang mana teknikalnya serahkan pada pakar. Yang umumnya general outcome sekarang ni hukumnya harus untuk dipajakkan. Kemudian yang kedua, soalan Cik Rafiq juga, muamalat ni ramai yang tak tahu. Jadi boleh ada tak saya buka kelas? Inilah kelas saya hari ni. Jadi kita nak terima kasih kepada nama tu Encik Nik Ruskiman, pengarah radio yang membenarkan kita berterusan, dan juga Datuk Nik Mustafa yang membenarkan juga kita, dan juga board of directors. Dan juga saya rasa dengan cara ini lebih mudah dan lebih banyak capaiannya berbanding kuliah maghrib. Mungkin saya bertukus lumus untuk sampai sebelum maghrib, tengok 20 orang saja kan. Jadi kita rasa letih jugalah. Jadi kalau kita dapat satu medium yang lebih mencapai dengan lebih jauh, maka itulah saya menggunakan Facebook, saya menggunakan website, dan saya juga berusaha untuk menyampaikan maklumat ini di televisyen supaya capaiannya lebih banyak. Dan kita pun juga ada Encik Nik kita di sini yang membantu untuk masukkan dalam YouTube for free, masukkan dalam YouTube tapi dengan izin Hakim, insyaAllah. Baik, jadi yang seterusnya Puan Sarina daripada Kelang, ikut konsep barat majlis-majlis perkahwinan ni. So macam mana? Jadi ikut konsep barat ni telah pun disebutkan oleh Allah SWT, bahawa Allah kata waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha wa yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghair. Iaitu Allah kata, apabila kamu telah diturunkan bagi kamu ayat-ayat Quran, yang mana kalau kamu dapat satu majlis yang dalam majlis itu mempersendakan ayat-ayat Allah dan juga mengkufuri ayat-ayat Allah, maka kamu jangan duduk dalam majlis tersebut. Jadi ini adalah Allah SWT. Jadi kalau kita tahu ada majlis perkahwinan yang buat style barat dengan lagu-lagu, dengan percampuran yang begitu dahsyat, maka kita tak payah pergi lah. Walaupun kita kata ijabatul da'wah, iaitulah menerima ajakan dan jemputan perkahwinan itu wajib, tapi dengan mengetahui kaedahnya akan bercampur, dan juga ada katalah ada sebahagiannya ada arak pulak katalah contoh, maka tidaklah lagi dibenarkan. Kemudian yang keduanya, barat punya style ni iaitulah dengan ada banyak pakaian semua sekali kan. Ini adat. Tapi kalau kita nak buat, masih harus kalau ianya pakaian yang okey dan mentaati hukum, ya. Kemudian yang seterusnya, apa lagi yang kita nak beritahu adalah majlis tersebut punya harga. Biasanya nak dilaksanakan di hotel-hotel besar. Hotel besar ni maklumlah, buat satu di ballroom tu, satu kepala dah kena RM59. Jadi kalau 1,000 orang, bayangkanlah berapa ribu ringgit perlu dibayar. Jadi ini semuanya dikira sebagai suatu pembaziran. Walaupun ada orang kata, alah dia sekali je kahwin tu kan. Tapi biasanya orang yang kahwin jenis gini, dia biasanya tak sekali lah agaknya. Sebab dia barakah tu kurang. Nak macam mana? Ya, sebab maknanya dia begitu materialistik. Biasanya barakah tu maksud dia ketetap. Kita dah ajar dalam perbincangan yang lama kan, barakah tu birkah, tempat simpan air yang lama, air meletak. Perkahwinan yang berkat lama ditahan sampai habis, ya. Jadi kalau perkahwinan tak ada berkat, cepatlah, cepat kenal, cepat kahwin, cepat cerai. Gitu. Dan Allah SWT tak suka lelaki dengan perempuan yang kahwin cerai. Sebagaimana Nabi kata, innallaha la yuhibbudz zawaqin wadz zawaqat. Nabi tidak suka lelaki dengan perempuan yang kahwin cerai. Maknanya zawaqin, rasa perempuan sana, rasa perempuan sini, rasa perempuan sana, rasa perempuan sini. Sebab kahwin cerai. Rasa lelaki sana, rasa lelaki sini. Kalau tak kahwin lagi hancur lah. Kita cerita yang tak kahwin. Ini yang kahwin pun Nabi tak nakkan. Allah. Ada istilah dari bahasa Inggeris dia kata easy come easy go. Ya, itu dia. Dan waktu ni nak juga kita raikan atau pendengar kita di Facebook, daripada Marina Mansur Mahmud, dia kata betul ke nilai mas kahwin tu adalah nilai seorang wanita yang kahwin ni. Jadi kalau macam RM80 lah katanya kan, murahnya lah wanita tu. Bagaimana mas kahwin dapat menaikkan darjat wanita tu sebenarnya? Baik, jadi ini satu soalan yang saya kira bagus yang kita tu pun overlook tadi. Persoalan yang orang selalu kata mas kahwin ni lah nilai wanita ini. Ini tak betul sebenarnya tuan-tuan. Memanglah saya faham yang orang kata gini sebab berdasarkan kepada mahar mithil tadi. Mahar mithil ni saya dah sebutkan tadi, dia adalah mengikut kaedah setempat berapa. Tapi sebenarnya ia bukan menunjukkan kepada darjat wanita. Kalau ikut darjat wanita, maka Fatimah tadi berapa darjatnya? Baju besi buruk, yang buruk je. Ada sahabat Nabi yang lain, mereka ini yang disebutkan oleh Nabi, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun dan manusia yang berada kurun yang aku ada dalamnya, kurun aku, dan yang selepas daripada yang selepas dia. Mereka ni kahwin semua murah-murah. So, darjat mereka semua rendah-rendah.
Oh tidak, sama sekali. Maka tak betul kita mengatakan mas kahwin ni adalah darjat wanita. Tidak. Ya, tidak betul sama sekali. Alam. Itu dia. Falsafah di sebalik mahar tu sebenarnya ada ya, sebenarnya ada ya. Waktu ini mungkin kita boleh ambil satu saja lagi Okey, panggil. sikit lagi. Falsafah mahar ni, ada orang kata mahar ni adalah kerana nak menghalalkan isteri. Ya. Mahar tu dibayar kerana nak menghalalkan isteri. Maka kalau mahar itu, maka maknanya isteri ni mahal lah. Tak betul. Isteri yang mahal di sudut Islam adalah isteri yang bukan meletakkan darjatnya pada wang, tapi pada jiwa dan hati dia. Kalau diletakkan nilai dia pada wang akan hilang, wang akan inflasi. Okey, tapi diletakkan pada hati dia, dia akan berkekalan sehingga hari kiamat. Okey. Jadi sesiapa yang gaitkan dia punya tubuh dia dengan ni, jangan kita bimbang, dia akan nanti sama macam pelacur, na'udzubillah. Jadi kita bukan sebab ni kita tak nak jadi macam ni. Siapa ada kata bapak jual anak lah, anak perempuan menjadi buang pelaburan, sengaja suruh kahwin dengan ni mahal, lepas tu suruh cerai kahwin dengan orang lain pula. Habis kat lagu tu. Okey. Jadi kita bersiaran untuk bicara muamalah bersama yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan mungkin sebagai kesimpulannya sudah pun kita berada di penghujung pertemuan waktu ini berkenaan dengan mas kahwin antara syariah dan juga adat. Apa tu? Baik, jadi sebagai kesimpulan, dan kita sekali lagi minta maaf kepada yang bertubi-tubi memanggil, walaupun berkelip-kelip kita pun enggak mengangkatnya ya. Dan di Facebook pun banyak soalan. Itu tanda satu kebaikan umat kita mahukan jawapan. Alhamdulillah, saya cukup gembira. Dan cuma sebagai penutup tentang mas kahwin dan tempat dia melibatkan bab harta, yang paling penting sebagaimana saya sebut kepada Puan Nurhayati tadi, bahawa wanita bukan letaklah darjat dia pada mas kahwin, ya. Jangan tersalah nanti kita bimbang ada orang bukan Islam menganggap wanita Islam mas kahwin ni macam bayaran pelacuran. Bukan sama sekali. Maka oleh kerana itulah Nabi ajar kepada kita, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Nabi kata pada para wali, para ayah, apabila datang kepada kamu lelaki yang kamu redha agamanya dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Maka ini menunjukkan bahawa tidak ada pertimbangan harta dalam itu. Datang akhlak dan agama adalah yang penting. Sebab itu dia disebutkan juga oleh Nabi, tunkahul mar'ah li arba', dikahwini wanita ke 4 perkara, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha taribat siyadah, okay? Iaitu dikahwin 4 perkara, maka wajah dia, harta dia, keturunan dia, agama yang terakhir bukan yang termasuk paling kurang priority, tapi siapa yang dapat yang terakhir itu taribat siyadah, maka dia beruntunglah, lamalah dia. Jadi itu, oleh kerana itu sekali lagi kita nak beritahu bahawa permudahkan mas kahwin dan hantaran bukan kerana nak memudahkan lelaki berkahwin, tapi adalah untuk suatu simbol dan falsafah dalam rumah tangga tersebut. Dia bukan satu rumah tangga yang dibina di atas dasar materialistik. Rumah tangga yang dibina di atas dasar materialistik seolah-olah ingin meletakkan kebahagiaan pada harta. Bila harta hilang, hilanglah bahagia. Tak mahu. Kita nak rumah tangga dibina di atas dasar kasih sayang yang tulen, walau tak ada harta. Daripada mana tu? Macam cerita-cerita dalam Piramli kan. Walaupun duduk di bawah tumpu, duduk di bawah apa? Bawah kolong, dia akan duduk bersama-sama sebagai tanda kasih. Susah bersama, senang bersama. Wallahu a'lam, semoga kita mendapat manfaat. InsyaAllah. Ada kata orang tu ya, adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah ya. Jadi kita perlu untuk sama-sama fikir-fikir, renung-renungkan muka-muka apa yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Dr. Zaharuddin sebentar tadi, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sekali di musim-musim perkahwinan ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Doktor atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada anda, teruskan kesetiaan anda bersama kami di pilihan utama anda, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Bicara muamalat bersama Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda.